Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami dari Sekolah Menengah Kebangsaan Masri ini mempersembahkan tentang reka betul bandar berteknologi hijau yang bertemakan Epicycle. Saya Kunur Balkis. Saya Mama Arya Kini. Dan saya Dea Vanessa. Selamat datang ke bandar Epicycle kami. Seterusnya, saya akan menerangkan dari segi bangunan. Bangunan-bangunan yang dibina di bandar ini kebanyakannya dibina menggunakan bata hijau. Bata hijau merupakan batu-bata yang diperbuat daripada 100% daripada bahan buangan seperti habuk kayu, abu terbang dan seterusnya menggunakan sanga dari relah bagas berputih halus. Bahan-bahan ini akan dicampur dengan cecair alkali yang seperti sodium hidroksida dan sodium silikat untuk membentuk sifat seakan-akan konkrit. Gunaan bata hijau pada bandar ini akan memberikan kesan positif terhadap bandar kerana penggunaan simen yang kurang. Seterusnya, pembebasan gas karbon dioksida dapat dikurangkan serta kesan pemanasan global juga dapat dielakkan. Seterusnya, hampir keseluruhan bangunan di bandar ini mengamalkan konsep bumbung hijau. Bumbung ini adalah bersifat semula jadi, di mana permukaan bumbung ditutupi dengan tumbuh-tumbuhan seperti yang berfungsi sebagai pengerusan air larian, memperbaiki kualiti udara dan seterusnya mengurangkan impak pulau haba. Ia merupakan salah satu inisiatif pembangunan teknologi hijau dalam industri pembinaan di samping memberi banyak faedah terhadap suhu di sekeliling bandar. Bandar ini juga mengamalkan sistem pengumpulan dan penggunaan semula air hujan terutama di kawasan perumahan. Air hujan akan dikumpul daripada bumbung dan kemudian disalurkan ke tangki-tangki penyimpanan air hujan sebelum digunakan. Air hujan yang dikumpulkan dapat digunakan untuk kegunaan harian seperti mencuci longkang, menyiram pokok bunga dan sebagainya. Seperti yang anda lihat, terdapat pelbagai bangunan yang disediakan di sini. Bandar ini menyediakan pelbagai kemudahan awam dan tempat yang menarik seperti balai polis, hospital, masjid, pusat komunikasi, hotel, pusat seni dan kebudayaan, pusat beli belah, balai polis dan stesen LRT. Bagi pengangkutan pula, penduduk di sini akan menggunakan kereta hybrid. Penggunaan kereta hybrid yang menggunakan tenaga elektrik yang terhasil daripada tenaga solar diamalkan di bandar ini. Penggunaan kereta hybrid ini tidak akan menyebabkan pencemaran kerana tiada penggunaan bahan api petrol yang boleh menyumbang kepada penghasilan gas karbon monoksida yang berlebihan. Stesen pengecas kenderaan yang dilengkapi dengan panel solar disediakan bagi memudahkan kenderaan-kenderaan hybrid untuk mengecas semula tenaga elektrik. Bandar ini juga menggunakan LRT untuk menghubungkan seluruh bahagian bandar di samping dapat menjimatkan kos dan mesra alam. Bagi menghubungkan bandar Epicycle dengan bandar yang lain, kami menggunakan kapal dan kapal terbang. Bagi mengamalkan budaya tanpa petrol, penduduk setempat menggunakan basikal. Amalan lestari ini dilakukan bagi membantu mengurangkan pembebasan gas monoksida yang boleh menyebabkan pencemaran alam sekitar sekaligus menangani kesan pemanasan global. Sekian, terima kasih. Saya pula akan menerangkan tentang pertanian dan peternakan, pusat penyelidikan, pusat telekomunikasi, pusat kesihatan dan perindustrian. Fokus utama Bandar Teknologi Hijau dalam sektor pertanian dan perhutanan bagi mengawal kadar penghasilan gas karbon dioksida di dalam udara, penjagaan nutrien tanah serta penambahbaikan pengamalan pertanian. Di bandar kami menggunakan sistem pertanian bertingkat dalam bidang pertanian dan peternakan yang mana setiap tingkat menggunakan sistem aquaponik. Aquaponik tu apa? Aquaponik merupakan kombinasi atau kita boleh kata gabungan antara aquaculture iaitu penternakan ikan. Lagi satu, sistem hidroponik iaitu penanaman tanpa menggunakan media tanah dalam satu pusingan atau kita boleh kata kitaran air. Sistem ini tidak menggunakan ruang yang besar. Oleh itu, untuk menjalankan sistem ini, ruang dapat dijimatkan. Tanaman-tanaman seperti tomato, sawi, lobak akan ditanam di pusat pertanian. Manakala di pusat peternakan, ayam, itik dan juga ikan akan diternak. Hasil tanaman-tanaman ini akan dihantar ke pasaraya untuk menambah pendapatan bandar. Selain itu, najis ikan dan ayam boleh digunakan sebagai baja bagi kepentingan tanaman-tanaman. Pusat membeli belah di kawasan bandar akan menerima sumber daging dan sayur-sayuran yang segar. Seterusnya, pusat penyelidikan. Pusat penyelidikan ni sangat penting dalam penghasilan teknologi baru,
teknik dan implikasi. Semua ni untuk mengurangkan kos teknologi hijau dan mempromosikan penggunaannya. Dengan adanya pusat penyelidikan, ia dapat membuka ruang kepada penyelidik-penyelidik untuk meneroka dan memantapkan lagi penyelidikan dari pelbagai aspek. Di bandar kami terdapat 3 jenis pusat penyelidikan. Yang pertama, Pusat Penyelidikan Kualiti Makanan, Pusat Penyelidikan Pertanian dan Pusat Penyelidikan Pembangunan. Yang pertama, Pusat Penyelidikan Kualiti Makanan. Di Pusat Penyelidikan Kualiti Makanan ini, semua bahan makan mentah akan dihantar. Sebab apa? Kami akan menjalani beberapa kajian dan saringan. Hal ini adalah bagi memastikan makanan yang dibekalkan atau dihasilkan tidak mempunyai bahan yang boleh memudaratkan kesihatan manusia. Yang kedua, Pusat Penyelidikan Pertanian. Dekat pusat ni terdapat variasi tanaman yang akan dikaji sebelum memindahkannya ke pusat pertanian untuk melengkapkan sistem aquaponik. Melalui penyelidikan ini, jenis tanaman yang sesuai dengan sistem aquaponik sahaja yang akan dipilih bagi memastikan sistem ini dapat dijalankan dengan lancar. Lazimnya, tanaman herba, buah-buahan dan sayur-sayuran akan dijadikan keutamaan tanaman yang akan dipilih. Manakala pusat penyelidikan yang ketiga iaitu Pusat Penyelidikan Pembangunan. Pusat ini bertujuan untuk mengkaji struktur dan bahan binaan sebelum dibina. Ini kerana bagi mengelakkan terdapat bahan kimia beracun yang terkandung di dalam bahan-bahan pembinaan macam kayu atau simen. Bagi pembinaan bangunan, bata hijau akan dijadikan komponen penting dalam pembinaan berbanding bata merah atau konkrit. Di bandar kami juga telah dilengkapi dengan pusat dan pencawang telekomunikasi. Pencawang telekomunikasi di bandar kami menggunakan transmitter antena signal yang berkualiti atas sebab jaringan akses yang pantas untuk kegunaan penduduk. Ia dibina dengan ketinggian yang tertentu bagi membolehkan antena-antena yang dipasang dapat memancar dan menerima isyarat dengan lebih mudah. Seterusnya, bandar ini juga mempunyai klinik dan hospital bagi khidmat kesihatan kepada penduduk. Klinik terletak di kawasan penempatan, manakala hospital pula terletak di bandar iaitu juga pulau utama. Hospital ini dilengkapi dengan prasarana yang lengkap dan juga terkini. Hospital ini juga menyediakan perkhidmatan dan rawatan kepada penduduk tanpa mengira darjat atau penyakit. Seterusnya, perkembangan ekonomi bandar banyak dibantu oleh perindustrian iaitu kilang-kilang. Antara kilang-kilang yang terlibat ialah kilang pemprosesan dan mengetin makanan. Hasil daripada kilang-kilang tersebut akan dipasarkan di bandar bagi menambah hasil pendapatan bandar. Selain itu, ia juga dapat meluaskan peluang pekerjaan untuk penduduk. Sekian, terima kasih. Seperti tuan dan puan dapat lihat, pembinaan bandar kami dikelilingi oleh lautan. Ini merupakan salah satu cara untuk mengurangkan impak pola haba yang mana dapat mengekalkan suhu yang rendah dan nyaman. Sumber tenaga utama bagi bandar ini adalah tenaga solar yang merupakan tenaga yang boleh diperbaharui. Semua bangunan di bandar ini dilengkapi dengan panel solar di atas setiap bumbung bangunan. Panel solar yang dibina boleh menggantikan tenaga elektrik melalui radiasi cahaya matahari. Selain itu, kami juga membina kincir angin dan stesen hidroelektrik bagi membekalkan tenaga elektrik kepada bandar. Di kincir angin, tenaga elektrik akan terhasil apabila angin memutarkan turbin pada kincir angin tersebut. Manakala, di stesen dana kuasa hidroelektrik, tenaga elektrik akan terhasil melalui pergerakan air di empangan. Tenaga elektrik yang dihasilkan akan disalurkan ke stesen dana kuasa, seterusnya ke seluruh bandar. Penggunaan lapis lindung juga sangatlah penting kerana ia merupakan salah satu cara untuk mengurangkan berlakunya hakisan tanah pada bandar. Lapis lindung merupakan perisai yang terdiri daripada batuan atau blok konkrit tuah yang mengunci antara satu sama lain. Lapis lindung ini akan diletakkan di pesisiran pantai yang akan melindungi bandar daripada ombak dan seterusnya mengurangkan berlakunya hakisan. Dalam aspek pengurusan sisa pekerja, bandar ini mengambil pendekatan konsep 5R iaitu reuse, reduce, recycle, replace dan replant. Dengan menggambarkan konsep ini, semua penduduk diwajibkan untuk mengasingkan sampah mengikut jenis-jenisnya.
Hal ini dapat mengurangkan pembaziran dalam penggunaan sesuatu bahan dan seterusnya mengelakkan daripada berlakunya pencemaran alam sekitar. Bahan-bahan buangan ini seterusnya akan dihantar ke pusat pengumpulan bahan buangan untuk diproses bagi menjana tenaga biodiesel. Rumah api yang dibina bertujuan sebagai penanda arah bagi membantu ahli pelayaran, jurumudi atau nakoda kapal di laut untuk berlayar dan mendarat dengan selamat ke bandar kami. Rumah api ini dilengkapi dengan sistem lampu atau cahaya api. Selain sebagai penanda arah, rumah api ini juga berperanan untuk membantu menandakan kawasan berbahaya kepada kapal. Sekian, terima kasih.